Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimah yang saya kasihi sekalian, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam kuliah Duha khas muslimah di Masjid Al-Muttaqin. Okay, so macam mana kita hari ini? Sihat? Mudah-mudahan ya semuanya sihat, sejahtera. Duduk di rumah kan, ikuti perintah, jangan nak merayap ke apa kan. Kalau ada perkara-perkara yang nak kita betul-betul keluar tu, jangan lupa pakai mask. Okey, baik, pakai mask boleh juga. Okey, hari ni insyaAllah kita akan sambung pengajian kita berkenaan dengan hadis yang ke-29. Okay, dalam kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam kita. Hari ini kita akan masuk ya sedikit berkenaan dengan amal yang merupakan pintu-pintu kebaikan. Minggu lepas kita bincangkan tentang puasa sebagai perisai. Kita juga bincangkan tentang sedekah sebagai penghapus dosa. Dan pada hari ini kita akan masuk kepada amal yang membuka pintu kebaikan yang ketiga. Sebab Nabi ada sebutkan 3. Kerana kalau kita nak rujuk semula apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Okey, boleh buka muka surat 267 ni untuk kita baca kembali apa yang Nabi SAW sampaikan kepada Muaz ibn Jabal dalam hadis ini. Nabi kata apa kepada Muaz? Ala adulluka ala abwabil khair. Kan? Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Nabi tanya kepada Muaz ibn Jabal. Jadi, Nabi pun beritahu kepada Muaz, as-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Lalu Nabi berikan amalan yang kedua, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu dia menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air menghapuskan api. Dan yang ketiga, ini adalah perbincangan kita pada hari ini. Kita akan masuk kepada perbincangan yang ketiga, amalan yang ketiga yang Nabi SAW sebutkan, iaitu Nabi beritahu kepada Muaz ibn Jabal, wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan solat seseorang di pertengahan malam. Thumma tala, kemudian Nabi pun membaca, setelah Nabi sebutkan berkenaan dengan solat malam itu, Nabi baca surah As-Sajdah, ayat yang ke-16 hingga 17. Iaitu Nabi sebut di sini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Okey, baik. Jadi bila kita nak lihat kepada syarah tentang solat malam tu tadi kan, kita rujuk pada muka surat 273. Okey, 273 di bawah situ ada satu subtopik yang berbunyi keutamaan solat malam. Okey, keutamaan solat malam. Baik, sabda Nabi SAW, wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan begitu juga solat sunnah yang dilakukan seseorang di waktu malam. Maksudnya bahawa hal itu juga memadamkan kesalahan sebagai mana sedekah. Jangan lupa bila Nabi SAW beritahu kepada Muaz ibn Jabal tentang amalan-amalan sebagai pembuka pintu kebaikan, ia juga merupakan amalan-amalan menghapuskan dosa seseorang. Okey, kalau ingat balik pada minggu lepas, Ustazah bincangkan tentang puasa sebagai perisai. Kemudian kita bincangkan juga tentang sedekah yang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita.
Dan ini adalah antara amalan yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, iaitu ia juga dianggap sebagai amalan yang boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Itu ialah solat malam. Ia sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Disebutkan di sini tentang keistimewaan ataupun ganjaran orang yang melaksanakan solat malam. Nabi kata apa dalam riwayat ini? Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian melakukan solat malam. Kenapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan solat malam? Ada sebabnya. Kalau kita rujuk dalam hadis ini, ada 4 sebab yang Nabi SAW menyatakan kenapa kita sebagai seorang Muslim seharusnya melazimi dan kita jadikan solat malam itu sebagai amalan kita yang konsisten. Kita istiqamah dalam melaksanakannya. Jadi di sini Nabi kata apa? فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. Pertama, kerana solat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Itu adalah perkara biasa yang dilakukan, yang dilaksanakan dan diamalkan oleh orang-orang soleh. Dan kita sebagai seorang Muslim, kita nak mencontohi amalan orang-orang soleh. Kan? Kerana apa? Kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bila kita melaksanakan solat malam ini, dia merupakan ruang yang membantu kita untuk dekat dengan Allah dan juga dekat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, itu yang pertama. Kedua, Nabi sebutkannya di sini, wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah azza wajal. Dan sesungguhnya solat malam merupakan upaya ataupun usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wajal. Okey, ia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita. Kemudian yang ketiga, Nabi sebutkan tentang solat malam ini, wa manhatun 'anil itsm. Solat malam ialah mencegah perbuatan dosa. Bila kita dah sentiasa menjadi hamba Allah yang kerap melaksanakan solat malam, kemudian kita jadi orang yang dekat dengan Allah. Dan kebiasaannya orang yang dekat dengan Allah, dia adalah orang yang sentiasa menjaga dirinya agar tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membawa dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita akan jaga, lindungi diri kita. Seboleh manalah kita tak nak buat maksiat, kita nak buat dosa. Dan solat malam itu adalah antara amalan yang boleh membantu kita untuk mencegah daripada kita melakukan dosa-dosa. Sebab tu Nabi kata apa? Manhatun 'anil itsm. Dia mencegah kita daripada melakukan dosa. Dan yang keempat, Nabi katakan ya, berkenaan dengan solat malam di sini, wa takfirun lisayyi'at. Dan solat malam dianya menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Ini yang kita sebutkan pada poin kita yang pertama tadi, sebelum kita masuk dalam hadis ini, iaitu solat malam dia adalah sesuatu yang amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Keempat. Okey, jadi ada 4 perkara yang Nabi sebutkan berkenaan dengan solat malam di sini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Pertama, Nabi kata ia adalah amalan orang-orang soleh sebelum kalian. Kedua, Nabi sebutkan bahawasanya ia adalah amalan yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, ianya adalah amalan yang mencegah kita, melindungi kita daripada melakukan dosa-dosa. Dan yang keempat, Nabi sebutkan ia adalah amalan yang menyebabkan kesalahan-kesalahan kita terhapus. Bermakna solat malam ini adalah amalan yang baik untuk kita melazimi. Melazimi maksudnya untuk kita biasakan dalam diri kita. Okey, sebab apa? Kena ingat ya, pada awal persoalan yang diajukan Muaz ibn Jabal di dalam hadis ini, ingat tak lagi apa yang Muaz tanya kepada Nabi? Ingat ke tidak? Muaz tanya apa? Apa soalan dia?
Mudah-mudahan ingat ya. Kalau saya nak ulang balik soalan yang Muaz tanya kepada Nabi, tunjukkanlah kepada aku amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga Allah dan menjauhkan aku daripada neraka. Jadi di sini, antara amalan yang boleh memasukkan kita ke dalam syurga Allah itu ialah solat malam. Dan menjauhkan kita daripada neraka Allah, itu tadi kan, ialah solat malam juga. Dua-dua. Kita nak dekat dengan syurga Allah, masuk dalam syurga Allah, dan kita juga nak jadi hamba Allah yang jauh daripada syurga Allah. Antara amalannya, selain daripada kita melaksanakan 5 perkara yang kita dah sebutkan pada sesi yang pertama, ketika kita kuliah secara online ini, iaitu menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah, mendirikan solat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, kan? Kemudian kita melaksanakan haji ke Baitullah, 5 perkara. Kemudian kita tambah lagi dengan, ini perkara wajib 5 perkara tu. Kemudian kita tambah lagi, Nabi tambahkan lagi kepada Muaz dengan amalan-amalan yang sunnah, iaitu berpuasa, kan, puasa-puasa sunat. Kita dah bincangkan pada minggu lepas. Kemudian Nabi tambah dengan satu amalan lain, iaitu bersedekah. Dan hari ini kita bincangkan tentang solat malam. Antara tips yang Nabi berikan kepada Muaz. Dan tips itu, ia menjadi amalan kita juga pada hari ini. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada perbincangan kita di sini, muka surat 274. Jangan ketinggalannya apa yang saya baca. Muka surat 274. Di sini ada pendapat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang mana beliau berkata, keutamaan solat sunnah malam dibanding solat sunnah siang hari adalah seperti keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi dibanding sedekah terang-terangan. Macam mana tu? Boleh faham? Kita solat malam, kita solat sunat di waktu malam dengan solat sunat di siang hari, menurut kepada pendapat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau kata apa? Dia umpama kita sedekah di secara terang-terangan. Bila kita solat di siang hari, kan, bila kita solat di malam hari, dia umpama kita sedekah secara sembunyi-sembunyi. Masih ingat lagi tak ayat yang saya baca pada minggu lepas berkenaan dengan sedekah secara terang-terangan dan juga sedekah secara sembunyi-sembunyi? Surah apa? Surah Al-Baqarah, kan? Surah Al-Baqarah ayat 271. Ada dalam buku kita ini, muka surat 273. Kalau siapa yang tak ingat lah, kan, boleh rujuk kembali pada muka surat kita 273, surah Al-Baqarah ayat 271. Allah membezakan amalan sedekah yang dilakukan secara terang-terangan dan juga amalan sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dua-duanya bagus. Dua-duanya boleh. Tak ada masalah. Sama juga kita solat sunat di malam hari, solat sunat di siang hari, dua-duanya bagus, tak ada masalah. Tetapi antara kedua-duanya ada yang lebih baik. Dan kalau kita rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 271 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kita sedekah secara sembunyi-sembunyi itu adalah lebih baik. Walaupun sedekah secara terang-terangan tidak menjadi masalah dan itu juga baik. Sama juga bila kita, kalau menurut kepada Abdullah ibn Mas'ud, bila kita solat di di siang hari, ya baik, tak ada masalah. Solat sunat solat sunat di siang hari, tak ada masalah. Itu bagus. Amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Antara amalan yang boleh mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala juga yang kita lakukan. Okey? Tapi kalau kita usaha untuk melaksanakan solat malam di malam hari, keutamaannya lebih baik. Sebagaimana orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu tadi. Keutamaan dia di sisi Allah lebih baik. Kualiti ibadahnya itu lebih baik. Tapi tak salah juga, kan, kalau kita nak buat solat sunat di siang hari. Baik, so di sini kita lihat, dan telah disebutkan bahawasanya sedekah secara sembunyi-sembunyi memadamkan kemurkaan Allah. Itu juga ada dalam surah Al-Baqarah ayat 271 tu tadi. Nanti boleh rujuk semula kalau lupa. Memadamkan kemurkaan Tuhan, maka demikian pula solat sunat di malam hari. Dan di sini ada ucapan Muaz radhiyallahu an. Summa tala. So kita nak masuk kepada perbincangan
surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17 yang Nabi SAW sebutkan kepada Muaz setelah Nabi SAW menyatakan tentang solat malam seorang lelaki yang boleh membuka pintu-pintu kebaikan kepada diri seseorang Muslim. Dan di sini Nabi SAW ada membacakan kepada kita dengan surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Itu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a ila akhiri. Itu sampailah ke akhir ayat itu. Yang di sini maksudnya kalau kita nak lihat, kemudian beliau membaca, iaitu Nabi SAW membaca. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harap. Maknanya penuh pengharapan. Dan mereka menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka. Apa yang disembunyikannya untuk mereka, iaitu pelbagai macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini maksud daripada surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Baik Muslimah, kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Ibn Kathir, kalau siapa yang ada kitab tafsir Ibn Kathir, terjemahannya baik. Kalau dapat dirujuk bagaimana Imam Ibn Kathir beliau mentafsirkan ayat tersebut, supaya kita dapat kefahaman yang lebih mendalam tentang ayat ini. Kenapa Nabi SAW menyertakan bersama ayat ini setelah Nabi SAW ucapkan tentang solat malam seseorang di solat sunnah seseorang di malam hari itu tadi. Okey, baik. So kalau kita rujuk pada kitab tafsir Ibn Kathir, dijelaskan bahawasanya maksud Allah Subhanahu wa taala dengan tatajafa junubuhum 'anil madaji', kan? Maksudnya di sini ialah mereka suka melaksanakan qiyamul lail, iaitu solat malam, tidak tidur dan tidak membaringkan tubuh di atas katil-katil yang empuk. Maknanya ada beberapa penafsiran tentang maksud tatajafa junubuhum 'anil madaji', iaitu orang yang lambung mereka jauh. Lambung ni tepi sini. Bukan lambung-lambung tu bukan. Jangan tiba-tiba kan kat mana hari tu di Masjid Asyakirin, tak silap saya. Bila saya tanya lambung tu apa, semua orang kata tak tahu lambung tu apa. Lambung ni sebelah sini. Kita tidur kan mengiring. So kita tidur mengiring. Ini dipanggil sebagai lambung kita. Jadi bila kita tidur dalam keadaan mengiring itu, lambung ni dianggap sebagai bahagian tubuh yang jauh daripada tempat tidur. Maknanya dia adalah orang yang bila malam hari, dia bukan orang yang selesalah dengan tempat tidurnya. Tetapi dia adalah orang yang bangkit di malam hari itu tadi demi untuk menunaikan solat kepada Allah. Sebab itu bila kita rujuk dalam kitab tafsir Ibn Kathir, disebutkan begini kepada kita. Maksud daripada orang lambungnya ataupun yang sebelah sini kan jauh, badannya lah jauh daripada katil itu tadi ialah orang yang suka melaksanakan qiyamul lail. Letak itu sebagai pentafsiran yang pertama. Satu, orang yang menjauhkan diri, orang yang melaksanakan qiyamul lail. Mereka yang suka melaksanakan solat malam lah, senang. Satu, saya ulang balik Satu, mereka yang suka solat malam. Satu. Dua, ialah orang yang tidak tidur di tilam yang empuk. Tilam kita macam mana dekat rumah? Empuk ke tidak? Masing-masing lah masing-masing. Sebab tak boleh juga. Ada orang kalau tidur di tilam yang tak empuk tu nanti badannya sakit. Masalah pula. Nanti nak bangun subuh pun susah juga kan. Nak bangun malam pun susah juga. Depends lah kepada diri seseorang. Ada orang dia okey je tidur kat lantai pun dia okey. Tidur kat tilam biasa pun dia okey. Tapi depends lah, ikut kepada badan masing-masing. Yang penting ialah tempat tidur kita itu dia tidak membuatkan kita lalai untuk bangkit di malam hari. Lebih-lebih lagi bagi saya, lebih-lebih lagi untuk kita bangkit di waktu subuh untuk solat subuh. Yang penting begitu. Baik. Dua tadi kan, orang yang tidak tidur pada tilam yang empuk.
Dan yang ketiga, orang yang sentiasa solat qiyamul lail, solat malam. Okey, beza ya. Tadi kan pertama saya sebut tentang dia suka solat malam. Kedua tadi, orang yang tidak tidur di tilam yang empuk. Ketiga, orang yang Nabi sebut tentang apa ni? Dia sentiasa solat qiyamul lail. Orang yang suka bangun malam ni mungkin dia tak selalu bangun. Okey, dia tak selalu bangun. Mungkin dia bangun seminggu sekali, kan? Setahun sekali. Sukalah, kita memang suka. Semua kita, orang yang beriman, suka untuk bangun malam. Kalau siapa yang tak suka untuk bangun malam tu, saya tak tahulah nak cakap macam mana kan. Maknanya kena perbaiki lagi keimanan kita, kena perbaiki lagi semangat kita dalam beramal ibadah. Kerana kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jiwa kita, hati kita ni kena ada kecintaan dengan solat malam. Sebab ini adalah antara amalan sunnah yang dibiasakan oleh Nabi SAW dalam kehidupan baginda. Jadi apa yang baginda biasa buat, apa yang Nabi SAW sentiasa laksanakan dalam kehidupan baginda, yang Nabi cinta, kita juga sebagai umat Nabi SAW kena cinta dengan amalan itu. Baru betul kita kata cinta Nabi, kan? Cinta Nabi ni kena ikut apa yang Nabi SAW laksanakan dalam kehidupan baginda. Okey, baik. Jadi kalau orang yang sentiasa qiyamul lail ni beza dengan orang yang suka. Kalau orang yang suka, memanglah suka. Kita suka. Ada kalanya kita bangun, ada kalanya kita tak bangun, kan? Tapi kalau yang nombor 3 tadi, dia melazimi. Mana biasa. Mungkin setiap hari dia bangun, ataupun dalam seminggu tu kerap dia bangun solat qiyamul lail. Okey, itu beza antara yang pertama dan yang ketiga. Baik, seterusnya kita lihat ya. Yang saya sebutkan 3 tadi, ia adalah penjelasan untuk kalimat tatajafa junubuhum anil madaji'i. Orang yang lambungnya jauh daripada tempat tidurnya. Kenapa di sini dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16? Kenapa mereka jauh, lambung mereka jauh ataupun badan mereka jauh daripada tempat tidur mereka? Yada'una rabbahum khawfa wa tama'a. Kerana mereka di malam hari itu, mereka menjadi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah di malam hari itu tadi. Okey, berdoa kepada Allah, solat, dilaksanakan amalan-amalan sunnahnya, amalan-amalan yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Quran contohnya. Itu boleh juga dilakukan di malam hari. Kan mungkin kita dah bangun malam tadi kan, pukul 3 pagi contoh. Kita bangun pukul 3 pagi ataupun pukul 4 lah boleh cakap. Bangun pukul 3, bangun pukul 4. Ke kita tidur pukul 3? Ataupun kita tidur pukul 4? Yelah, kadang-kadang saya pun macam tu juga kan. Tidur pukul 3, tidur pukul 4 kan. Kerana ada kerja-kerja yang kita lakukan. Okay. Tapi bila kita tidur awal, okay, kalau kita dapat tidur awal lagi baik lah. Maknanya lepas isyak tu, jarang sekarang orang tidur lepas isyak kan. Lepas isyak tu kalau tak ada apa-apa perkara nak dilakukan, lebih baik kita tidur. Dengan niat, letakkan niat supaya pukul 3, pukul 4 tu dapat bangun awal. Kan? Jadi kita boleh bangun qiyam. So, antara perkara yang boleh kita buat setelah kita solat sunat 2 rakaat, yang kita panggil sebagai solat sunat tahajud contohnya. Kita buat solat sunat 2 rakaat dan tutup dengan solat sunat witir. Kita boleh baca Al-Quran. Kan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan ketika kita bangun tu tadi. Dia bukan hanya semata-mata bangun solat tu tadilah, kan? Tapi kalau kita nak buat solat sunat sampai 11 rakaat pun boleh juga, sebab itu ada contohnya daripada Nabi SAW, kan? 2 lepas tu 8 rakaat tadi kan, kita buat 2 sampai 8 rakaat, 1 dengan witirnya. Cantik juga, tak ada masalah, boleh saja kalau nak buat. Okey, baik. Seterusnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya masih lagi ya, ada pada surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Okey, jangan lupa, jangan fokus tu jangan hilang ya. Bersama dengan saya. So, jangan dia dah berlayang ke mana-mana. Okey, datang balik fokusnya. Baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kalau kita rujuk kepada pentafsiran Imam Ibn Kathir, bila saya baca kan penjelasan daripada Imam Ibn Kathir ni, Masya Allah tabarakallah lah, cantik penjelasannya. Kita nampak macam mana dia jelaskan
Dan dia kaitkan antara solat malam dan juga menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tu tadi. Yang mana dia jelaskan begini ya, orang yang bangun malam, mereka mampu memadukan, maksudnya menggabungkan antara praktik ibadah yang statik, iaitu hanya kembali kemanfaatannya kepada diri sendiri, seperti solat, berdoa dan lain-lainnya. Bila kita buat solat malam ini, manfaat daripada solat malam dia hanya kembali kepada diri kita. Kan manfaatnya hanya kembali kepada diri kita. Kita bangun solat malam, tadi kita dah bincangkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi, antaranya apa? Allah hapuskan dosa kita. Okey, cegah daripada untuk kita melakukan dosa. Kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benefits itu tadi, manfaatnya itu tadi hanya kembali kepada diri kita. Tapi dalam ayat ini betapa digabungkan antara satu amal ibadah yang hanya untuk diri kita dengan sesuatu amalan yang boleh mendatangkan manfaat bukan hanya pada diri kita tetapi juga orang lain, iaitu menginfakkan harta. Atau dengan kata lain senanglah, sedekah. Kita melaksanakan sedekah. Jadi disebutkan begini, dengan mempraktikkan ibadah yang dinamik, iaitu memiliki kegunaan yang dapat dinikmati oleh orang lain, seperti sedekah, seperti membayar zakat dan sebagainya. Jadi pemimpin mereka dalam melaksanakan hal-hal itu sekaligus kebanggaan mereka di dunia dan akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita lihat begini, dalam hidup Nabi tidak hanya fokus amal ibadahnya hanya kepada solat malam kan? Betul tak? Bukan hanya itu kan? Tapi Nabi juga di samping melaksanakan amalan-amalan solat malam yang memberikan manfaat kepada diri baginda, bahkan Nabi juga tidak melupakan amalan-amalan yang boleh memanfaatkan orang lain, iaitu dengan membayar zakat dan juga bersedekah. Jadi hal ini digabungkan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16 itu tadi. Orang yang mana dia jauh badannya daripada tilam yang empuk, iaitu kerana dia bangun solat malam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam solat malamnya itu dia berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia juga adalah orang yang mana tidak melupakan infaknya di jalan Allah. Dan kita dah bincangkan juga tentang infak, tentang sedekah itu pada poin kita yang kedua pada perbincangan yang minggu lepas. Jadi siapa yang terlupa dengan perbincangan itu, saya harap bolehlah play balik video kita pada sesi kita yang kedua ketika kita buat video ini. Okey, boleh ulang balik apa yang dah saya bincangkan tentang sedekah, tentang kelebihan-kelebihan orang yang banyak bersedekah. Baik, seterusnya ya, pada ayat yang sama, masih lagi ya, surah As-Sajdah ayat yang ke-17. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Di sini ya muslimah, kita di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, kita ni tak pernah tahu apa sebenarnya yang telah Allah siapkan, apa yang telah Allah sediakan kepada kita yang beramal soleh, yang bangun malam tu tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan ganjarannya. Sebagaimana kita solat malam kan, kita sembunyikan ia daripada pengetahuan orang lain. Dalam keadaan kita bangun malam yang mana tidak ada orang lain pun mengetahui kita adalah orang yang bangun malam. Tu amalan ni, bangun malam ni jangan kita gembar-gemburkan kepada orang lain. Sebab ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah juga menyembunyikan ganjaran itu daripada pengetahuan kita. Sebab Allah kata fala ta'lamun nafs. Satu jiwa pun tak tahu apa yang disediakan untuk dia bagi amalan-amalan dilakukan itu tadi. Jadi kita ni kalau dah bangun malam tadi kan, janganlah sibuk-sibuk kita mesej orang kan, kita kau dah bangun ke belum, malam ni aku solat 2 rakaat, kau solat berapa rakaat. Tak payahlah kita kan, tak payah kita nak beritahu kepada orang kita ni bangun malam. Sia-sia je nanti amalan kita, tak perlu kita beritahu. Kalau kita dah bangun alhamdulillah,
Itu menjadi amalan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tak perlu kita nak upload dekat Facebook, tak perlu kita nak letak dekat kita punya IG dan sebagainya. Sudah, kita bangun tu sudah, alhamdulillah. Biar ia menjadi rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua benda kita nak letak dekat Facebook, kita nak letak dekat IG kita, mana ruang yang kita peruntukkan antara kita dengan Allah tu tadi? Tak semua perkara perlu kita beritahu kepada orang lain. Terutamanya dalam amal ibadah kita ni, ada perkara-perkara yang tak perlu kita kongsikan dengan orang lain tentang amal ibadah. Dan antaranya ialah solat malam kita. Tak perlu. Okay, jadikan ia adalah amalan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang eksklusif antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang solat malam ini, dia juga eksklusif antara Allah dengan hamba itu tadi. Sebab begini ya, kalau kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ada bersabda tentang hal ini. Nabi kata apa? Ini adalah hadis qudsi. Nabi sebutkan di sini, Nabi kata apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh dengan kenikmatan syurga yang mana Allah kata ma la aynun ra'at, tidak ada mata yang pernah melihat, wala udhunun sami'at, yang mana juga tidak pernah telinga ni mendengar tentang kenikmatan itu, wala khatara ala qalbi basharin, dan belum pernah dibayangkan oleh benak manusia. Tak pernah terdetik pun dalam pemikiran kita, dalam pandangan mata kita, dalam pendengaran kita, dalam hati kita, bagaimana tentang keadaan ataupun ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala telah persiapkan untuk kita. Kenikmatan syurga itu. Tak pernah. Tak ada orang pernah melihat, tak ada orang pernah mendengar tentang hal itu. Jadi ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang saleh, yang beramal saleh. Dan apa kata Abu Hurairah ketika dia meriwayatkan hadis ini, iaitu iqra'u in syi'tum. Abu Hurairah pun jelaskan tentang apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi dengan surah As-Sajdah ayat yang ke-17 itu tadi. Yang ini fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, sampailah ke akhir ayat itu. Jadi ini ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan solat malam. Tidak ada di kalangan kita yang mengetahui bagaimana bentuk ganjaran itu. Dia merupakan rahsia antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita, dan sebagaimana solat malam itu juga menjadi rahsia, hanya eksklusif antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, terus ya kita masuk kepada perenggan yang berikutnya. Di sini terus masuk kepada perenggan yang terakhir ya, pada muka surat 274. Kalau siapa yang dah hilang fokus ke apa kan, dah tak tahu pergi mana tu kan, balik semula pada kitab kita. Baik, muka surat 274. Hal itu kerana Allah memuji orang-orang yang lambung, iaitu badan mereka jauh dari tempat tidur untuk berdoa kepadanya. Maka itu meliputi mencakup setiap orang yang tidak tidur di malam hari untuk berzikir, mengingat dan menyebut Allah dan berdoa kepadanya. Juga di sini dimasukkan antara orang yang dikatakan tatajafa junubuhum itu tadi. Kalau mengikut kepada penjelasan daripada Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya ini, dia kata apa? Itu juga termasuk orang-orang yang melaksanakan solat sunnah antara maghrib dan isyak. Begitu juga orang yang menunggu solat isyak di mana dia tidak tertidur hingga terlebih dahulu melaksanakannya, padahal sangat memerlukan tidur kerana dia penat bekerja seharian. Baik, juga memaksa diri untuk tidak tidur demi melaksanakan sesuatu yang fardu. Boleh juga kita masukkan di dalam maksud tatajafa junubuhum itu tadi. Baik, terus ya, saya nak lompat kepada paragraf berikutnya selepas paragraf tadilah tentang hadis tu. Tak apalah, nanti boleh baca sendiri. Saya nak terus masuk di sini berkenaan dengan, termasuk juga di dalamnya, kalau jumpa paragrafnya yang kedua pada muka surat 275.
Termasuk juga di dalamnya orang yang tidur, lalu bangun dari tidurnya di malam hari untuk solat tahajud. Okey, itu termasuk juga orang yang tatajafa junubuhum itu tadi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16. Termasuk di dalamnya juga orang yang tidur. Kita tadi saya dah sebutkan, lepas isyak kalau kita ni tak ada apa-apa perkara yang nak dilaksanakan, tidur itu lebih baik. Supaya apa? Kita dapat bangun di malam hari untuk kita laksanakan solat sunat tahajud. Itu lebih afdal, lebih baik. Okey, dan disebutkan di sini, dan inilah solat sunnah yang paling utama secara mutlak. Itu adalah solat sunat kita yang paling utama, yang lebih besar ganjarannya daripada yang lain. Dan dikatakan juga di sini terus masuk kepada paragraf yang terakhir di bawah situ, kedua yang terakhir, tentang wasalatul rajuli fi jawfil lail. Sabda Nabi SAW, wasalatul rajuli fi jawfil lail, dan begitu juga solat sunnah yang dilakukan seseorang di waktu tengah malam. Ini menyebutkan tentang waktu yang paling utama untuk solat tahajud di malam hari, iaitu tengah malam. Waktu yang mana kita panggil ia sebagai waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa kita. Jadi terbaik kita solat malam tu di pertengahan malam, antara kita boleh kata dalam pukul 3 sampailah waktu solat subuh. Kan, sebab tu banyak kali juga saya pesan dalam kebanyakan kuliah saya, kita ni kalau dapat bangun subuh awal, setengah jam ataupun 1 jam sebelum masuk waktu subuh tu kan, kerana apa? Rebut peluang untuk melaksanakan solat sunat tahajud, tutup dengan solat sunat witir. Kalau dapat baca Al-Quran sedikit, cantik tu, cantik amalannya. Kalau kata tak boleh nak bangun pukul 3 pagi tu lah kan, setengah jam tu sebelum subuh bangunlah. Kalau setengah jam ni lah kita nak cuci muka, ambil wudu, gosok gigi ke apa kan, mungkin takut terlepas pula waktunya, kerana orang perempuan ni lambat pula kan dia, macam-macam benda yang nak buat dalam toilet tu. So maknanya letaklah 1 jam sebelum kan, letak 1 jam sebelum, maknanya persiapkan diri kita untuk solat sunat tahajud tu tadi kan, bersihkan diri dan sebagainya, cantik. Kalau tak boleh nak bangun pukul 3 pagi ataupun 2 pagi, tak boleh bangun kan, memanglah mungkin rasa macam awal sangat selesai 3 pagi tu. Okey, kalau kita kata awal sangat, maknanya sebelum masuk waktu subuh kita usaha untuk bangun. Okey, cantik tu. Maknanya kepribadian kita kalau betul-betul kita buat, Masya Allah tabarakallah, saya kata dia merupakan satu bentuk penghubung diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita nak dekatkan diri kita dengan Allah tu memang kuat. Sebab tu saya kata, kita ni kalau ada banyak masalah dalam hidup kita, bangun solat tahajud. Kita ni kalau ada banyak benda yang kita nak minta dengan Allah, bangun solat tahajud. Jangan kita tinggalkan. Sebab itu adalah waktu yang mana doa Allah angkat. Yang kita panjatkan kepada Allah, yang Allah angkat doa tu. Jadi kalau kita rasa kita ada satu keperluan, mungkinlah susah sangat, ada benda-benda yang sukar dalam hidup kita ni, bangunlah pada waktu malam hari tu untuk kita jadikan ia merupakan waktu yang eksklusif antara kita dengan Allah. Bukti, sebab dia bukan mudah ya muslimah, bukan mudah ni kita, bukan mudah kita nak bangun solat malam tu. Sebab waktu tu dia antara waktu yang kita rasa terbaik untuk kita doa apa yang kita nak, untuk kita sampaikan semua hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau kita dapat usaha untuk bangun malam tu kan, kita peruntukkan masa, kerana kita rasa tak ada orang yang faham apa yang kita lalui dalam hidup kita. Betul tak? Kita masing-masing ada masalah, ada problem, ada keinginan, ada kehendak. Kita ada hajat kita yang kita tahu hanya Allah sahaja yang boleh kabulkan. Hanya dengan izin Allah sahaja yang kita boleh dapat apa yang kita hendak tu tadi. Dan antara caranya ialah bangun malam salat, minta dengan Allah. Sebab apa ya, kalau kita lihat di sini ada sebuah hadis dari Abu Umamah. Kalau kita bacakan di situ,
Dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doa seperti apa yang paling dikabulkan? Ada seorang sahabat ni namanya Abu Umamah radhiyallahu an, dia tanya dengan Nabi, doa macam mana yang Allah kabulkan? Kita nak Allah kabulkan doa kita, permintaan kita. Ni kan, kita nak ada satu waktu yang kita doa tu, yang kita rasa kita dekat sangat dengan Allah. Dan waktu yang terbaik ini, Nabi kata di sini, dan baginda menjawab, jawful lailil akhir wa dubur salawatil maktubah. Yang dipanjatkan, iaitu doa yang dipanjatkan di pertengahan malam yang terakhir. Dan begitu pula di akhir salat-salat yang fardu. Kita setiap kali kita lepas salat fardu kita kan, lepas salat subuh, solat zuhur, asar, isyak, maghrib, isyak, kita memang doa kepada Allah. Kita memang minta kepada Allah. Tapi jangan lupa ada satu masa juga yang Allah peruntukkan untuk kita. Yang mana masa itu ialah di pertengahan malam tu tadi. Dan kita bangkit untuk solat sunat tahajud, lalu Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Kerana apa? Ada sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan tentang apa yang berlaku di pertengahan malam tu tadi kan, yang menyebabkan kita seharusnya sebagai seorang mukmin, okay, kita sebagai seorang muslimah ni, lagi kita orang perempuan kan, ada banyak benda yang kita nak doa kan. Kita nak doa untuk suami kita, kita nak doa untuk anak-anak kita kan, ada banyak benda. Kita nak doa untuk hal rumah tangga kita, kita nak doa, ya Allah jadikan aku seorang isteri yang sabar kan, sabar dengan kerana suami, anak-anak, nak buat kerja rumah, dengan pekerjaan kita lagi, banyak benda kita nak settle ni muslimah. Dan kita tak mampu untuk selesaikan urusan-urusan kita melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana antara caranya ialah doa kepada Allah, minta kepada Allah. Dan Nabi SAW katakan kepada kita, Nabi kata, Allah, okay, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir. Nabi kata, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Waktu sepertiga malam terakhir itu, Allah Subhanahu Wa Taala lihat apa yang kita buat dan bagaimana kesungguhan kita nak doa kepada Allah, bagaimana kesungguhan kita nak minta dengan Allah apa yang kita inginkan itu tadi. Dan bukti kesungguhan itu tadi boleh kita lihat apabila kita mengorbankan masa tidur kita untuk kita bangun di malam hari, untuk kita merayu rindu kepada Allah, untuk kita letakkan, untuk kita luahkan apa yang kita rasa dalam hati kita ni kepada Allah. Dan Nabi kata apa? Fayaqul, pada masa itu Allah Subhanahu Wa Taala pada sepertiga malam Allah turun di langit dunia ini, Allah lihat. Lalu apa kata Allah? Mayyada'uni fa astajiba lah, man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang berdoa kepada aku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang doa pada sepertiga malam tu tadi, kita dah buat solat sunat tahajud tu, Masya Allah tabarakallah muslimah, itu merupakan satu amal ibadah kita yang baik. Kemudian kita angkat tangan kita, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita angkat betul-betul tangan kita, kita doa kepada Allah. Kita minta apa yang kita inginkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan. Sebab tu dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16 tu tadi, Allah kata apa? Yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Bila Allah lihat keadaan kita yang sedemikian, kita korbankan waktu tidur kita, kemudian kita bangun sungguh-sungguh minta kepada Allah. Allah kata, siapa yang doa kepada aku pada malam itu, akan aku kabulkan. Wa man yas'aluni, dan siapa yang memohon, siapa yang minta kepada aku, maka akan aku perkenankan, akan aku berikan kepada dia. Kita mintalah apa saja kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Dan juga Allah kata, man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepada aku, maka akan aku ampuni dia. Justru masa
sepertiga malam yang kita bangun untuk solat sunat malam tu tadi, qiyamul lail, dia merupakan masa yang begitu baik sekali. Masa yang kita tak boleh bandingkan dengan masa-masa yang lain. Sebab itu Nabi letakkan ia sebagai antara amalan pembuka pintu-pintu kebaikan. Jadi rebutlah peluang ini. Usahalah muslimah untuk buat yang terbaik. Amalan yang terbaik ini, yang bila kita buat, kita buka banyak pintu kebaikan. Apa pintu kebaikan yang lain? Kita bangun malam, Allah Subhanahu Wa Taala kan, kita jadi orang yang dekatkan diri kita kepada Allah. Ini pintu kebaikan. Kita jadi orang yang dapat mencegah diri kita daripada perkara dosa. Itu kebaikan. Kita jadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosanya. Itu pintu kebaikan. Dan jangan lupa, orang yang bangun malam dan dia mengangkat tangannya, doa kepada Allah dengan penuh pengharapan, dengan penuh khasyah, khauf, takut kepada Allah. Allah kata apa? Akan aku kabulkan doanya, akan aku berikan permintaannya, dan akan aku ampunkan dosa-dosanya. Hingga di sini saja muslimah untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan di sesi yang lain untuk kita membincangkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW seterusnya kepada Muaz ibn Jabal. Sebab hadisnya panjang lagi. Okay, ada lagi 2 perenggan untuk kita bincangkan syarahnya, supaya kita dapat amalkan dan kita hayati hadis ini, dan ianya menjadi satu bekal yang boleh kita bawa sepanjang hayat kita. Itu sahaja. InsyaAllah jangan lupa ya, minggu depan kita dah masuk bulan Ramadan. So bersedialah ya, nak cakap apa, selamat menyambut bulan Ramadan, boleh ke? Mudah-mudahannya boleh. Okay, mudah-mudahan ia menjadi Ramadan kita yang terbaik untuk tahun ini. Walaupun banyak perkara yang tak dapat kita lakukan, antaranya solat tarawih di masjid dan sebagainya. Okay, tapi tak mengapalah. Tak mengapalah. Yang penting amal kebaikan dan amal soleh itu dapat kita teruskan. Okey, baik, hingga di sini saja muslimah yang saya kasihi. Saya tutup dengan sampai dah tersasar lah. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.